Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi al-mayamin al-kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz aidan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayat pertama yang saya bacakan tadi dari surah Al-Hud ayat 105 yang berbunyi, pada hari yang setiap manusia tidak diizinkan berkata-kata melainkan dengan izinnya. Faminhum syaqi wa sa'id. Faminhum syaqiyyu wa sa'id. Sebahagian dari mereka adalah yang celaka dan sebahagian dari mereka ada yang berbahagia. Sebelumnya dalam ayat itu saya baca adalah dari surah Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam penderitaan. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini ada dua paradoksi. Pertama, Allah menyebut di satu hari nanti, yakni pada hari mahsyar, semua mulut dikunci, tak diizinkan bercakap. Sebab manusia ni kalau mula bercakap, dia tak tahu nak berhenti. Ada kawan-kawan saya tu kalau diberi mikrofon, tak nak tutup, boleh berhenti. Jadi ditutup semua mulut. Dan antara manusia ramai-ramai, semua manusia dari awal Adam AS sehinggalah kepada manusia paling akhir yang Allah jadikan sebelum hari kiamat, semua ditutup mulut. Yang boleh berkata-kata hanyalah pemberi syafaat, iaitu Rasulullah SAW dan para nabi. Namun semua para nabi akhirnya akan merujuk kepada Nabi SAW kerana baginda adalah Syafi'ul A'la, Syafi'ul Uzma, pemberi syafaat yang paling agung. Jadi poin kita hari ini, kita tak membincangkan tentang syafaat. Mungkin insya-Allah pada sesi Jumaat Tanwir, Jumaat yang akan datang, mungkin kita akan bahaskan isu syafaat. Pada hari ini kita nak cakap pasal bahagia. Kerana ramai orang kata tak bahagia, ramai juga orang yang rasa bahagia. Jadi kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi dalam ayat ni tentang bahagia, kita bincangkan tentang bahagia. Dalam ayat ni Allah mengatakan bahawa pada masa itu di mahsyar ada dua golongan, yang celaka, yang akan tidak bahagia dan akan bawa ke neraka, dan yang ada yang bahagia yang insya-Allah akhirnya ke syurga. Tapi ironinya dalam ayat yang kedua yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Balad, Allah menyebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam penderitaan. Jadi pada pagi ini kita santai-santai sajalah. Sebab selama ni saya dalam sesi-sesi training, saya selalu dijemput untuk memberi tazkirah kepada kebanyakan karyawan bahasa Indonesia, kebanyakan daripada tim-tim kita. Dan kemudian bila ada yang Leaders TV, saya dicadangkan untuk kongsikan dengan seramai mungkin kaum muslimin, teman-teman, kawan-kawan di luar sana. Sedikit sebanyak kita dapat mengambil pengajaran al-ibar wal-izad. Sebab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah ingatan, kerana memberi peringatan itu memperkuatkan sesama kaum mukmin. So insya-Allah apa yang baik
dari Allah, dan apa yang kurang baik itu boleh kemukakan dalam teguran dan soalan dalam YouTube ataupun FB channel. Jadi pada pagi saya nak cerita santai-santai lah, kita tak nak terlalu stres. Pagi Jumaat, pagi yang berkat ni, saya nak cerita bahawa kononnya di zaman dahulu di sebuah negeri di India, tak tahulah negeri Uttar Pradesh ke Kerala ke, ada di sebuah kampung ada seorang pemuda yang ke sekolah, mungkin dalam belasan tahun lah rasanya. So dia melalui satu beberapa kampung, dan dalam sebuah kampung tu di tepi sawah padi ada satu orang yang separuh umur yang duduk di atas buaian. Pemuda ni ke sekolah, setiap hari dia nampak, dia melihat bahawa ada seorang tua di atas buaian. Dia balik sekolah, orang tua duduk atas buaian lagi. Satu hari dia datang sekolah. Kemudian dia kata, kenapa Pak Cik? Saya nak tanya kepada kamu juga, kenapa kamu pergi sekolah? Jawab soalan saya dulu, kata orang tua tadi yang duduk atas buaian tu, relax. Dia kata, saya pergi sekolah supaya saya dapat belajar. Orang tua tanya, kenapa nak belajar? Kerana untuk jadi pandai. Kenapa perlu jadi pandai? Kalau saya pandai, hidup saya lebih cerah, saya dapat kerja yang baik. Buat apa hidup lebih cerah dan dapat kerja yang baik? Tanya orang tua tu. Dia tanya banyak lah. Kemudian dia jawab, iyalah, kalau jadi pandai, dapat kerja yang baik, saya dapat gaji besar, saya dapat kahwin dengan wanita yang saya suka. Saya buat apa kamu dapat kahwin dengan wanita yang kamu suka? Ya, saya bina keluarga, saya ada anak. Buat apa ada anak? Iyalah, saya besarkan anak saya supaya anak saya berjaya. Buat apa dia berjaya? Akhirnya ditanya supaya saya bahagia. Orang tua tadi tersengih dan kata agak muda tadi, kamu lalui begitu susah payah, kamu kena pergi ke sekolah, kamu kena belajar sampai pandai, kamu kena buat assignment, kamu kena buat quiz, kamu kena macam-macam. Tetapi dia kata akhirnya untuk bahagia. Buat apa aku nak menjawab seluruh persoalan kamu dan melalui seluruh fasa-fasa tersebut hanya untuk bahagia, sedangkan aku di sini dah bahagia. Dah bahagia. Jadi bicara tentang bahagia ini sebenarnya adalah antara persoalan pokok dalam kehidupan manusia. Adakah anda bahagia? Kajian di Amerika mengatakan soalan itu tak kena. Bila kita tanya bahagia, sebenarnya kita tidak dapat jawapan, sebab dia selalunya akan kata bahagia ataupun okey. Jadi dia memerlukan beberapa metod untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu bahagia atau tidak. Persoalan tentang bahagia ni sebenarnya dah lama orang bincang. Dari zaman Socrates. Socrates ni disebut bapa kepada ilmu falsafah, sebagai pengantar kepada orang yang mungkin tidak berapa memahami tentang ilmu falsafah ni. Saya nak sebut bahawa ilmu falsafah ni disebut sebagai the mother of knowledge, ibu segala ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita tengok bahawa kalau di negara kita, kalau tak silap saya semalam terjumpa dengan seorang TNC, kawan saya sebuah universiti tempatan. Saya lupa nak tanya dia, sebab dia pun ada belajar falsafah. Tetapi setahu saya bahawa pengajian falsafah di universiti di negara kita ni dah hampir tiada, sebab menurut perhitungan komersial, ilmu falsafah ni tidak mendatangkan keuntungan. Tetapi kajian di Amerika mendapati bahawa 25% gaji orang Amerika yang paling tinggi adalah mereka ada bachelor ataupun ada asas bachelor dalam falsafah ataupun ada asas pengajian falsafah. Kerana apa? Kerana falsafah ini membentuk critical thinking. They always thinking out of box.
Yang ni orang nak cakap sekarang ni kan. Kalau semua orang berfikir dengan kotak, dia tidak akan dapat melihat peluang-peluang baru. Maka mereka yang mempunyai asas falsafah, walaupun masuk dalam bidang korporat, mereka selalunya akan memberikan satu manfaat yang lebih kepada syarikat. Sebab tu dia mereka 25% gaji orang tinggi dia ada latar belakang ilmu falsafah. Jadi saya bila mula lama dah lah baca-baca sikit lah tentang falsafah, bukan ahli falsafah pun. Dulu ketika di universiti ada beberapa kawan-kawan yang memang ahli falsafah. Kerja mereka bawa beg, jalan, masuk bilik-bilik ke kampus dan berbicara soal-soal konsep. Dan saya suka layan dia, orang ni, dia orang banyak membaca. Mereka lebih baca banyak daripada saya. Dan mereka selalu membincangkan tentang persoalan dari mana ke mana dan di mana kita, apa itu bahagia, apa itu derita. Jadi saya suka layan. Mereka, hidup mereka berkelana dan suka membincangkan. Mereka ni kalau kita bincangkan soal-soal kehidupan bila nak exam, tentang gerakan pelajar kan, mereka kurang berminat. Mereka lebih membicarakan tentang konsep. Dan ni pengantar pada falsafah sikit lah. Tajuk bahagia kan. Sebab tu ketika Hamidah tanya saya untuk minggu depan tajuk apa, saya kata mungkin bahagia dua. Sebab saya selalu suka melalut. Isteri saya tu selalu kata, awak tu kalau berbicara, bercakap selalunya akan entah ke mana-mana. So saya minta ada beberapa orang yang staff-staff kita supaya pandukan saya balik ke tajuk asal, iaitu bahagia. Tapi tak habis lagi bab falsafah ni. Jadi yang menakjubkan kita, 500 tahun sebelum Nabi Isa, maksudnya lebih kurang 2500 tahun dulu, orang-orang Greek ni telah membicarakan persoalan-persoalan penting kemanusiaan, dan mereka bicarakan secara amat detail dan tuntas, yang pada hari ini pun kita susah nak jumpa masyarakat kita dalam bangsa-bangsa yang lain yang sehebat orang-orang Greek. Bahkan masyarakat 2500 tahun dulu di Athens, di sekitar Mediterranean sana, mereka membincangkan persoalan ilmu, persoalan hari akhirat, kehidupan, dan masyarakat mereka memberi sokongan yang sangat kuat kepada ahli ilmu. Kalau orang tu pandai, mereka akan panggil. Kalau di zaman kita ni kan, kita boleh tengok zaman-zaman tahun 60-an, 50-an yang ke bawah, kalau ada orang alim balik daripada Mesir, balik daripada tanah Arab, dari Hijaz, selalunya orang kampung akan jemput bagi rumah buat pondok. Ini kita berlaku lebih kurang 100 mungkin 200 tahun dulu. Tapi 2500 tahun dulu di Greek, mereka menghargai ilmu pengetahuan, mereka menghargai pemikiran. Jadi pada hari ini, bila kita nak bercakap tentang kebahagiaan, kita tidak kena balik dan tengok apa yang orang Greek bincang dulu tentang bahagia. Dalam kitab, dalam buku pertama tulis perkataan bahagia dan membincangkan persoalan bahagia adalah dalam buku nama Ethics, karangan Aristotle. Aristotle ni adalah anak murid Plato. Plato ni adalah anak murid Socrates. Jadi Socrates ni, dia telah memberikan satu makna. Dia telah menterjemahkan kebahagiaan dia itu dalam satu kisah yang pilu. Kisah pilu dan sangat sadis, menyayat hati. Tapi itulah kebahagiaan. Bagaimana ya? So insyaAllah pagi ni kita akan cerita sikit. Kita balik kepada hampir 2500 tahun yang silam. Socrates ni adalah seorang yang pandai. Seorang yang pandai dan sangat bijak. Dia akhirnya sebab kebijaksanaan dia itu, dia mempersoalkan Tuhan-Tuhan Greek. Dia mempersoalkan bilangan Tuhan yang banyak. Sebab dia, Socrates ni, dia percaya kepada ultimate God, Tuhan yang satu. The one and only. Sebab tu bila pemikir-pemikir Islam dan ilmuwan Islam bila membaca tentang Socrates, mereka akan kagum. Bahkan ada teori yang mengatakan dia adalah sebahagia salah seorang dari para Nabi. Sebab dia sebelum Nabi Isa masih ada Nabi-Nabi yang diturunkan dan kita tak kenal saja. Walaupun sebahagian besar menolak teori tersebut dengan mengatakan bahawa akal manusia ini, sebenarnya akal ini adalah Nabi dalam diri. Dan kebijaksanaan Socrates ni dia dapat keluarkan kenabian diri dia tu, dia kongsi kepada orang Greek, dan dia melahirkan wisdom, kebijaksanaan yang sampai hari ini orang rujuk termasuk dalam masalah bahagia. Kita tak mau bincangkan apa yang Socrates kata tentang bahagia banyak, tapi kita nak cerita tentang bagaimana Socrates ini dia menunjukkan makna kebahagiaan secara realiti. Dia jelmakan kebahagiaan.
Dia sebab dia membicarakan tentang, dia mempersoalkan tentang Tuhan banyak, dia mempersoalkan ajaran agama Greek kuno. Akhirnya dipendekkan cerita, dia dijatuhkan hukuman mati. Zaman tu hukuman mati dia adalah kena minum racun. Dia tak gitu, kena minum. Kalau tak minum, dia mati juga, dia kena minum. Jadi itu adalah undang-undang yang sangat popular. Hari ini undang-undang gantung kalau di Malaysia, undang-undang mati adalah gantung. Ada di China, tembak. Ada yang di Amerika, kursi elektrik, macam-macam ni. Tapi di zaman Yunani purba, hukumnya adalah tak racun, kau minum. Jadi Socrates ni, hari dia kena minum racun tu, anak-anak murid dia semua berkumpul sedih lah, semua menangis, semua suram. Ada Plato mengatakan bahawa hari ini kami akan kehilangan ayah spiritual dan ayah pengetahuan. Tak ada lagi dah, sedih. Pada ramai anak murid dia. Kemudian dia ketika dia nak kena tu, dia kalau dia kena dia kena bina racun hari Jumaat. Dia orang bagi peluang daripada matahari naik tu, dia ada racun nasihat. Dia boleh minum sampai sebelum tenggelam. Kita nak buka puasa tu, kalau bulan puasa orang nak azan atau orang azan tu kena minum tak boleh lepas tu. Kalau lepas tu dia tak minum, dia tetap akan dibunuh lah. Jadi anak murid dia satu orang ni, dia ada hubungan yang baik dengan aristokrat di tempat Greek, kerajaan pada masa itu. Dia ada hubungan yang baik, maka dia ada jalan untuk lepaskan Socrates. Datang dia kata, "Tunggu, saya dah buat ni sekian. You buat sekian, mungkin di penjarakan sikit, keluar, you buat pengakuan semua." Dia kata, dia tengok kanan murid dia, kata, "Adakah hari yang lebih bahagia kepadaku selain hari ini? Dan adakah kematian yang lebih bahagia selain daripada kematian yang ini?" Dan dia kata, "Membagikan aku towel lah, nak pergi mandi." Dia pergi mandi macam biasa, dia keluar mandi, dia bersenda gurau. Anak murid semua menangis, muka muram. Dia kata, Jangan sedih. Jangan ni. Chill aja, santai-santai lah. Macam kita pagi ni, tak apalah, kita bukan nak kena minum racun. Tapi dia santai, tak apa, kita sembang lagi apa soalan. Kemudian isteri dia datang. Socrates ni, dia dengan isteri dia tak obangan. Isteri dia selalu beletihkan dia. Sebab saya isteri dia kata, "Kau ni cakap dan berfikir saja kerja kau. Di rumah aku kena mesin baju, ada mesin baju, kena basuh baju, kena tolong kat dapur. Dia hampir tak tolong." Maklum ahli falsafah, isteri dia selalu kata, "Engkau ni kerja kau berjalan-jalan di pasar, lepak dengan geng-geng muda, dan membicarakan persoalan yang tak boleh bawa makanan." Ini kerja Socrates. Tetapi kerja Socrates dengan anak-anak muda membincangkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, inilah yang mengubah dunia, sehingga ahli-ahli ilmuwan Islam di abad pertengahan, di zaman kegemilangan kerajaan khalifah Islam, kerajaan beraja Islam dulu, mereka terjemah bahasa Greek ke bahasa Arab, dan dari bahasa Arab itu ditransfer ke bahasa moden yang lahir segala ahli falsafah moden yang meletakkan asas pemikiran falsafah ini dalam tamadun barat hari ini. Islam yang jadi jambatan, ya. Jadi isteri dia kata, apa kerja, tapi masa dia nak kena hukum, isteri dia sedih juga datang. Dan dia menyebut tentang kebaikan isteri dia, minta maaf kan. Tapi dia kata, "Kau balik dulu. Kau balik dulu, sebab dia kata nanti aku tak sanggup tengok kalau kau dah." Dia sedih sikit. Sayang dia dekat isteri dia, walaupun isteri dia tu tidak seperti isteri saya lah yang selalu berletih. Jadi dia melahirkan kecintaan dari isteri dia. Jadi kalau kita pergi Museum of British Museum dekat London, dia ada gambar besar, diabadikan, dia duduk, dia duduk, dia bercakap, kemudian anak murid dia sugul, ada satu pelatuk sedang mencatatkan, yang sampai kita mencatatkan isteri dia sebelah sedang naik tangga. Sebab isteri dia balik beberapa jam sebelum dia diminum racun. Penjaga masuk. Penjaga kata, "Aku tidak pernah melihat orang semulia engkau. Aku tidak pernah melihat orang yang sehebat engkau dari segi ilmu pengetahuan. Engkau banyak mengubah dimensi pemikiran aku. Tetapi fahamlah Tuhan, aku hanya menjalankan tugas." Ini ayat standard lah. Kalaunya orang-orang yang dengan penguasa, dengan apa, dia selalu kata, "Saya terpaksa buat sebab tugas Tuhan."
Kadang-kadang arahannya lain, tapi yang dibuat tu lain. Kadang-kadang berlebih-lebihan juga kan. Ini yang kadang-kadang jadi. Tapi orang ni baik kan. Socrates memuji dia ni orang baik. Kemudian dia sebelum matahari tergelincir, sebelum tengah hari dia dah minta dah. Bawa racun tu dia nak minum. Dan dia kata antara ayat akhir dia kata ke anak-anak murid dia berbahagialah kerana mereka hanya mampu menguburkan jasad tu. Jadi di sini kemudian anak-anak muridnya Plato, Aristotle dari dia telah mengabadikan apa makna kebahagiaan yang sebenar. Jadi Socrates, kesimpulan saya buat, mengajar kita bahawa kebahagiaan bahagia dalam pandangan dia adalah apabila kita mencapai satu tahap tidak ada beza antara hidup dan mati. Ini rumusan yang mudah. Bila dia bahagia, dia hidup atau mati ke? Dia tak bahagia. Tidak ada beza dalam istana atau dalam penjara. Kalau orang duduk dalam istana baru dia bahagia, gelap sampai nampak sampai ke telinga, duduk dalam penjara menangis, dia tak bahagia. Tapi kalau satu individu tu mencapai satu tahap, di penjarakah dia atau di istana, kadang dia sama. Dan dia tidak kaya dan miskin, tidak akan menghilangkan, mengurangkan atau menambahkan kebahagiaan. Sikit-sikit tu mungkin ada lah, tapi tak membezakan dia. Dia kaya kan dia macam tu, dia miskin juga dia macam tu. Dan racun dan madu tidak ada beza. Jadi di sini Socrates sama ada sebagai ilmuwan menganggap dia sebagai nabi. Ada ramai yang kata dia adalah nabi. Tetapi nabi ini kalau kita faham bahawa nabi tidak perlu menyampaikan, dia tidak wajib menyampaikan. Seperti rasul yang membawa risalah yang menyampaikan. Tapi ada nabi yang bercakap dengan umatnya. Mungkin Socrates sebagai itu. Dan ada yang kata tak, dia ni adalah orang baik, ahli fiqh yang baik, yang menggunakan akal dan kemampuan minda dia untuk mencapai kebenaran. Jadi dia telah mengajar satu konsep yang sangat menarik yang kita boleh lay down, kita asaskan sebagai, kita lay down sebagai kebahagiaan itu adalah di hati kita ni tidak akan ada perubahan walaupun apa yang berlaku kepada kita. Tetapi dalam kita mengejar kebahagiaan, kita mungkin kehilangan kebahagiaan itu balik. Kita mengejar kebahagiaan sebab kebahagiaan itu selalunya akan diisi oleh kebaikan-kebaikan untuk mencapai kebahagiaan. Contohnya, orang kata bahagia kalau duit banyak. Jadi, duit banyak itu adalah kebaikan. Berapa kebaikan jika dihimpun bahagia. Contohnya, dapat kerja yang bagus. Ataupun kita buat contoh, besar lah. Semua yang besar, bagus. Gaji besar, kerja besar, isteri besar. Isteri besar bagus lah zaman sekarang. Zaman sekarang ni malang sikit lah tentang masalah wanita ni. Wanita ni selalunya didefinisikan kecantikan wanita tu. Ni balik lagi, keluar sikit. Kecantikan wanita tu selalu didefinisikan oleh orang lelaki. Ini yang kesian. Walaupun orang perempuan ni di segi kecantikan mereka yang paling hargai lah. Mereka akan baju mereka tu banyak. Di rumah saya almari tu dulu besar, bahkan sebagainya lagi kecil ya, sebab dikonquer oleh pakaian orang perempuan. Istihar. Tiga ujung. Satu kemana ujung. Dan sekarang dah masuk dalam bakul. Jadi wanita ni sering didefinisikan oleh orang lelaki. Pernah tiba satu masa, kalau kita tengok zaman Renaissance, kalau kita pergi ke Rom, kita pergi ke ke Belgium, kita pergi ke istana gereja-gereja lama kan, istana lama dia ada potret-potret. Zaman tu didefinisikan orang yang cantik, wanita cantik dan wanita yang besar. Cuba tengok lengan dia, ketul-ketul, tengok gambar-gambar era Renaissance. Dan di zaman Islam juga, Sultan Ibrahim di dalam catatan sejarah, dia suka orang perempuan yang besar. Jadi siapa buat klinik untuk mengecilkan badan dan sebagainya, mungkin tak laku lah zaman tu. Yang membesarkan badan laku. Jadi didefinisikan. Sekarang ni satu zaman juga, tahun 60-an, awal 70-an, wanita yang very thin, yang kurus lagi cantik. Orang akan gila sampai dia punya betih dan paha sama. Contohnya lah kan. Jadi sehingga dia meninggal sebab
nak kurus sampai macam dia rangkung. Tapi itu cantik pada zaman tu. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya bagi saya kecantikan itu adalah apa kita tengok lah, apa yang kita rasa. Kecantikan yang lebih hakiki adalah kecantikan dalaman. Kat mana kan tadi ya? Kamu tak dengar. Wang dengan bahagia. Bahagia tak lah, bahagia tajuk besar dia. Tak tajuk tu. Kan. Macam wah. Kena dengar, itulah kadang-kadang kamu kena ni. Bahagia dia balik kepada apa tadi? Alah, saya dah tak ingat. Wanita tadi. Yang kebahagiaan bukan dari segi wang. Kebahagiaan bukan dari segi Bahagia besar, tanda besar. Bahagia tanda besar, bagus. Tolong bantu saya ya. Sebab saya selalu tersesat dalam perjalanan. Tersesat tu bagus sebab bila kita sesat sikit baru kita nampak jalan yang benar. Jadi isteri besar isteri besar, kereta besar, rumah besar, semua besar. Kebaikan-kebaikan yang besar ini akan membawa kepada kebahagiaan. Tetapi ironinya semua orang setuju. Duit itu bukan kebahagiaan. Tapi semua orang dalam hidup ni, cuba tengok masa kita tengok diri kita, tengok kawan-kawan ni, tengok semua orang. Kita ada ekonomi, manusia ekonomi. Manusia ekonomi maksudnya semua kita fokus kepada ekonomi. Sehinggalah teori Marxis tu dibentuk atas dialektik ekonomi orang susah dan miskin. Maksudnya semua menjurus kepada cari duit. Sedangkan semua orang kalau tanya, duit penting tak penting. Tapi dia kerja sampai malam, dia buat part time lah, dia bisnes macam-macam sebab untuk duit. Sedangkan kita semua hampir setuju bahawa duit itu bukan menjamin kebahagiaan. Tetapi Socrates tadi telah mengajar kepada kita bahawa kebahagiaan itu menjadi satu keadaan di mana kita akan tidak akan dapat membezakan di mana diri kita. Ia adalah persoalan diri orang tu, bukan persoalan dari luar. Maksudnya kebahagiaannya dari diri kita. Maksudnya kita boleh memilih untuk bahagia atau derita. Itu poin yang saya nak sampaikan. Jadi kalau kita terlalu mengejar kebahagiaan, kita pasti akan hilang kebahagiaan. Contohnya, kalau kita mengejar satu kebaikan yang kononnya boleh membawa kepada kebahagiaan, kita nak cari duit. Kita membuat cari duit macam-macam. Dalam proses cari duit itu kita tinggalkan keluarga kita, kita tinggalkan masyarakat kita, kita abaikan pengajian ilmu kita, kita tak baca Quran sebab pagi-pagi buta dah buat. Kita tak salah, tetapi hati-hati. Kalau dalam kita mengejar satu kebaikan itu, kita akan mungkin kehilangan kebahagiaan sebab kebahagiaan itu adalah himpunan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, ada orang dia suka satu perempuan, dia cari jalan untuk nak dapatkan perempuan dengan berbagai cara, termasuk cara-cara yang tidak baik, dan dia menghilangkan kebahagiaan sebab dia terlalu terikat dengan satu alat itu. Jadi yang menggerakkan kita dalam hidup ni, tetapi keinginan tadi yang keinginan untuk mencapai kebaikan. Sebab apa kita ingin? Kita ingin capai kebaikan. Kita ada keinginan untuk dapat kebaikan sebab kebaikan itu boleh membawa kebahagiaan. Keinginan itu yang menggerakkan hidup. Kalau tak ada keinginan, maka tak bergeraklah hidup ni. Contohnya macam kalau orang dia nak kebaikan, dia berniaga nak bagi untung, dia buat satu kedai. Kedai dia dah bagus, dia nak buka kedai kedua. Keinginan nak buka kedai kedua itu adalah untuk menambah kebaikan supaya dia dapat lebih banyak rezeki, dia boleh kongsi dengan keluarga dia boleh bagi orang lagi ramai kerja sebab akhirnya dia akan jadi bahagia. Jadi keinginan itu penting. Keinginan penting. Sebab apa saya cakap itu? Sebab ada orang kata bahagia itu kita kena buang keinginan. Dalam satu sudut pandang memang separuh benar, memang ada kebenaran juga. Kita buang keinginan baru kita boleh bahagia. Tapi kalau kita buang keinginan, kita tidak dapat bergerak ke depan, yang boleh menyebabkan terhalangnya kebaikan yang membawa kepada kebahagiaan. Jadi tetapi keinginan tu pula akan menyebabkan kita menderita. Jadi kita kena balance lah. Sebab keinginan-keinginan yang keterlaluan akan menyebabkan kita menderita. Sebab tu tadi ayat-ayat yang saya baca dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam konteks tu ayat Quran membenarkan bahawa manusia ni dia suka mengejar-ngejar keterlaluan, melampau.
Dalam Quran Allah sifatkan sifat manusia yang buruk tu antaranya melampau berlebih-lebihan. Maka bila tidak ada balance dekat situ, maka kita akan kemungkinan terjebak dalam penderitaan. Nah, dalam keinginan mengejar beberapa kebaikan yang akan membawa kepada kebahagiaan. Kebahagiaan ni adalah the ultimate of apa kebaikan-kebaikan tadi lah. Okey. Jadi pada pagi ini kita akan sentuh sikit sebelum kita masuk pada agama Islam. Yang insya-Allah setiap masa kalau saya akan masukkan bagaimana beberapa sudut pandang agama Islam. Tetapi kita tengok agama-agama lain. Tadi kita bincangkan tentang ahli falsafah Greek yang telah meletakkan satu standard yang pada saya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi seorang psikologis nama dia D.T. Campbell, dia buat kajian. Dia kata sebenarnya orang-orang yang beragama dan agama ni memegang peranan besar untuk memandu manusia untuk balance antara derita dan gembira, antara penderitaan dan kebahagiaan. Agama ada peranan. Sebab macam ni. Sebab apa D.T. Campbell kata agama? Sebab ada sebahagian besar juga manusia dengan aliran materialisme, dengan aliran etis. Jadi Campbell kata etis dan teis. Etis ni maksudnya orang yang tolak agama. Mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Teis ni dia percaya kepada agama. Dia percaya kepada Tuhan. Ada teis yang percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya kepada hakikat kebenaran, bahawasanya hidup ni akan ada lagi. Dia tidak akan habis dengan kematian. Tetapi etis dan juga materialis, mereka mengatakan bahawa mati itu adalah akhir kehidupan. Matinya otak, matinya harapan, gelap. The end of life is the darkness, tak ada apa. Tetapi yang teis, termasuklah ada orang yang dia percaya kepada ultimate goodness dan percaya kepada Tuhan. Ada juga agama yang percaya kepada Tuhan. Agama banyak, ada agama ardi, ada agama samawi, ada agama-agama langit, ada agama-agama timur. Agama-agama timur ni adalah agama-agama yang tidak ada kitab suci. Dan menariknya, ini mungkin sebahagian daripada aktivis Islam Haraki dan mungkin akan tak setuju lah. Tapi ini pandangan kita santai-santai je lah. Tak setuju boleh tulis kat itu, kita boleh insyaAllah bincangkan. Agama dalam pengkajian agama secara akademik, mereka meletakkan, ilmuwan meletakkan Islam agama barat. Banyakkan teori kita Islam agama timur. Agama timur ni agama-agama yang tidak berasal daripada Nabi Ibrahim ataupun Abrahamic faith. Islam diletakkan di barat. Sebab saya kata sebahagian orang mungkin tak setuju sebab mereka nak letakkan Islam sebagai agama timur. Agama timur ni agama Hindu, Tao, Buddhis, dan agama-agama yang di timur lah. Tapi semua agama ni, termasuk mereka yang bermazhab percaya pada ultimate goodness tadi, mereka tidak sama ada persamaan kita dekat situ, bahawa kita percaya adalah kehidupan selepas mati. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kebahagiaan akan dibalas dengan kebahagiaan. Benda tu akan berterusan. Dekat mana tadi ya? Balik tadi. Jadi agama menurut D.T. Campbell, agama memegang peranan yang sangat besar untuk mengurangkan penderitaan dan mencipta kebahagiaan di kalangan pengikutnya. Jadi kita tengok sini agama Buddha. Kita tengok key point penting dalam agama-agama tu, bagaimana agama mendefinisikan secara simple lah. Sebab nak kaji agama Buddha tentang kebahagiaan mungkin 3 siri, bila nak habis kan. Kemudian Yahudi dan sebagainya, saya ambil sikit-sikit je lah. Agama Buddha mendefinisikan kebahagiaan. Nak bahagia macam mana? Kena buang keinginan. Buang keinginan. Saya ada kucing. Bukan kucing saya lah, anak saya. Kucing kat rumah. Kucing tu nama Haluk. Kucing tu dulu pernah belah kucing. Tapi bila belah kucing jantan ni, masalah dia, bila dia meningkat remaja, dia sampai masa-masa dia nak kahwin, dia suka ikut kucing betina. Maka kita akan sedih masa tu, hilanglah kucing jantan kita, dia ikut. Tapi orang lelaki pun selalu macam tu lah. Orang lelaki selalu ikut macam kucing juga lah kan. Jadi saya, isteri saya tu ada, dia bincang macam mana, dia rujuk doktor haiwan kita.
Kalau cara nak menetapkan kucing jantan supaya dia tak lari, kita hilangkan keinginannya. Kita pergi dekat klinik haiwan, kita buang sebahagian daripada dia punya testicle, kita buang, kita potong. Dia akan jadi dia akan di rumah lah, dia tak akan kencing mata, dia tak akan ikut. Jadi kita buang keinginannya. Kita buang keinginan dia. Maka dia tak ada cita-cita tinggi ya. Cita-cita nak kahwin dengan pasangan mungkin kucing dan sebagainya, tak ada. Sebab dia dah dikasih. Dulu kasih dia buang habis, tapi sekarang dia tengok dia buang sikit lah. Jadi agama Buddha mengatakan kita tekan keinginan kita. Sebab keinginan kita tu akan jadi hantu. Untuk satu orang dia naik motor, dia tengok nak beli kereta, dia beli Hazia. Lepas dia kemas sikit, Hazia tak syak dah. Dia nak Vios pula. Dan begitu dan menurut agama Buddha tak habis. Keinginan manusia tak akan habis. Jadi cara yang paling bagus ialah potong terus keinginan agama Buddha. Untuk agama Yahudi, nak mencapai kebahagiaan, kita kena ikut seluruh hukum Tuhan. Mizvaku atau mizvaku. Apa-apa aturan ada dalam kitab Taurat, dia kena ikut. Jadi mereka adalah strict follow aturan-aturan yang ditetapkan dalam kitab suci mereka. Maka dengan itu mereka mencapai kebahagiaan. Jadi kalau dia ikut sentence by sentence, ayat by ayat dalam tafsiran yang mungkin rigid dan hukum, maksudnya dia terlalu fiqhi, ikut aturan undang-undang. Itu Yahudi. Tanpa ikut hukum Tuhan, tak akan bahagia. Agama Kristian pula kata, tinggal 5 minit lagi sekejap. Nampaknya minggu depan bahagia 2. Baru awal lagi definisi tu. Agama Kristian mengatakan bahawa untuk bahagia kita mesti mengajak kepada benda-benda baik, mengajak manusia, diri kita dan manusia kepada benda baik dan mengelakkan benda-benda yang buruk, maka kita akan bahagia. Pada dalam konsep Islam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, bukan dalam diri kita juga, kepada anak-anak, isteri kita, jiran tetangga, adik-beradik dan sebagainya. Dengan itu kita akan mencapai kebahagiaan. Dan menurut saya, apa yang ada dalam ketiga-tiga agama ini juga ada dalam Islam. Cuma Islam meletakkan definisi bahagia dalam banyak makna yang lebih luas. Tapi mungkin juga untuk memberi keadilan kepada agama-agama lain, mungkin juga dapatan saya ini tidak lengkap sebab akses saya kepada agama Buddha dan Yahudi dan Kristian tidak sepenuhnya. Kajian saya kajian yang sempit saja tentang makna bahagia. Jadi minta maaf lah kalau ada kawan-kawan yang agama Buddha, Yahudi dan sebagainya, Kristian dan sebagainya yang akan mungkin mempersoalkan macam mana kau definisikan benda tu. Ini ada saya singgung secara umum. Semua agama pada hakikatnya menurut D.T. Campbell membantu manusia stres, membantu manusia dari derita kepada kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan. Dalam Islam, kita masuk sikit sebab kalau tak sempat, sebab kita dilimitkan dalam 1 jam saja. Kalau panjang-panjang pun takut tuan-tuan boring. Kita akan insyaAllah sambung. Dalam Islam, kata bahagia ni dia ada banyak. Saya dah catatkan beberapa. Contohnya Sa'id, macam ayat saya baca tadi kan. Sa'id, minhum syaqiyyu wa sa'id. Di kalangan manusia pada hari kebangkitan itu ada yang celaka, derita dan bahagia. Jadi Sa'id ni maksud bahagia. Surur juga makna bahagia. Qanah. Sa'adah yang lebih lengkap, yang lebih menyeluruh, makna sa'adah. Sa'adah, kebaikan, kegembiraan. Tapi banyak dalam Quran Allah sebut falah. Allah sebut falah. Dan dalam banyak dalam Quran Allah sebut tuflihun. Tuflihun, Allah tanya balik, la'allakum tuflihun. Contohnya macam dalam surah Ali Imran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Jadi untuk nak berjaya dan bahagia, kena takwa. Lepas tu Allah sebut banyak ayat-ayat yang afala la'allakum tuflihun. Contohnya ayat ya ayyuhallazina amanu
isbiru wasa'a. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabaru, sabarlah. Dua kali Allah sebut. Warabitu, ikatkan diri kamu. Ikatkan dengan apa? Dengan Allah. Kita ikatkan diri kita dengan Allah. Warabitu wattaqu, bertakwa kepada Allah. InsyaAllah dalam ini sesi yang akan datang mungkin kita akan bincangkan tentang apa itu takwa dan sebagainya. Ini kita singgung sikit-sikit. La'allakum tuflihun. Allah kata mudah-mudahan kamu akan berjaya, berbahagia. Jadi dalam Islam falah yuflihu, kita dalam azan 5 kali kita diingatkan azan. Setiap hari kita akan dengar Tok Bilal akan azan. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Marilah menuju kebahagiaan. So, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi kalau dah dipilih antara keduanya, kita mesti pilih yang akhirat. Sebab itulah yang abadi dan itulah destinasi terakhir. Sebab sifat bahagia dia mesti tulis zaman, dia mesti sepanjang masa, sepanjang zaman. Dia kena lama. Kalau bahagia, kalau kata aku kalau kena rokok tengah hari. Ada kawan yang nakal-nakal tu lah. Dia kata nikmat seokok, lebih nikmat daripada seokok bulan Ramadan. Memang saja jahat. Ada orang yang macam tu. Dia nikmat seokok. Itu bukan bahagia. Itu syok. Syok yang bawa dosa kan. Jadi dia tak dapat dibezakan syok dengan bahagia. Bahagia sifat dia mesti lama. Jadi saya nak cerita tentang satu last kali. Satu kisah tadi cerita kisah pendeta Hindu kan. Pendeta Hindu yang ingat apa tadi? Yang mengatakan buat apa dah lalui semua rintangan-rintangan ni nak bahagia dan aku dah bahagia. Dia dah mencapai satu tahap yang tinggi. Hari ni kita nak dalam satu kitab, apa nama kitab dia tadi? Saya tak ingat. Tapi Syekh Zakaria, Muhammad Zakaria, dia muhadisin. Dia menceritakan Abu Hassan, seorang ulama, menceritakan dekat dia catatkan dalam kitab tu. Syekh Muhammad Zakaria dia mengatakan bahawa satu orang, Syekh Hassan ni dia pergi haji, dia tawaf. Dia nampak satu perempuan cantik. Kalau kita pergi Mekah dia tawaf, perempuan cantik ni banyak lah. Perempuan cantik banyak. Kalau ikut definisi Imam Syafi'i, semua perempuan cantik. Beauty is in the eye of the beholder. Cantikkan dia mata yang tengok. Semua sebab tu ada orang bagi si A tak cantik, bagi si B cantik, sebab tu dia kahwin dengan si B contohnya. Sebab dia kecantikan dia adalah benda yang subjektif. Dalaman dan luaran dan sebagainya. Imam Syafi'i semua perempuan cantik. Imam Syafi'i kita. Kemudian dia ramai, tapi dia tengok satu perempuan tu sangat luar biasa kecantikan dia. Berseri-seri dalam cahaya, ada cahaya. Saya ketika kali pertama saya buat umrah, tawaf saya yang pertama, saya tengok dia, saya nampak perempuan, tapi perempuan tu sangat-sangat huduh dan menakutkan. Saya tengah tawaf tu terkeling, tengok 2 kali. Kemudian dalam hati saya kata, ya Allah, huduh macam ni, tinggi tapi sangat huduh. Kemudian saya masuk tawaf yang ketiga atau keempat, dia potong saya, dia tengok saya, dia buat ni, dalam otak kau tu buang. Saya terus menggeletar. Selesaikan tawaf, saya tak ingat 7 ke 8 kan, tapi lebih dari 7 lah, saya pakai lebih. Sebab saya dah ketakutan. Jadi nak cerita bahawa dalam tawaf tu, kalau Allah nak buka hijab macam-macam, al-ibar wal-izak kita boleh dapat. Tapi saya tak macam Syekh Hassan ni lah. Dia nampak perempuan cantik, dia nampak perempuan paling huduh. Mungkin banyak masalah dalam diri saya. Tak sebaik Syekh Hassan tadi. Dia nampak cantik. Dan macam cerita saya juga, sama ada tengah tawaf atau habis tawaf, dia tak sebut. Tapi perempuan datang dekat dia juga, boleh tak buat cakap dengan dia. Cakap perempuan dia kata, saya rasa mungkin habis tawaf, sunat tawaf apa semua. Mungkin dia tengok lagi umpan dia banyak kali, baru datang, perempuan dia kata dekat dia. Dia kata, aku ada satu cerita nak ceritakan kau.
Tak, sebab dia kata perempuan tu cantik, bahagia, bahagia. Dalam hati dah. Masa dia tengok perempuan tu, dia tengok perempuan tu cantik, berseri, dalam cahaya ada cahaya, gemilang. Perempuan cantik ramai lah tawah kan. Dari Turki, dari mana, Syria lah, Iran lah, semua tawah sekali. Macam-macam cantik biasa. Tapi dia luar biasa cantikkannya. Dia lepas habis tawah lah dia kata. Dia tak sebut lagi, tak ada sebut perempuan datang kat dia. Dia kata, kau tahu tak kenapa aku bahagia? Sebab dalam hati Syekh Hasan dia kata, mesti bahagia lah dia ni. Tak ada derita lah perempuan ni. Dalam hati dia, dalam hati dia. Macam saya kata dalam hati dia, buruk dia perempuan ni kan. Dia bahagia perempuan ni. Perempuan dia datang kat dia bercakap. Saya nasib baik yang orang hitam tinggi tu tak datang cakap kata, saya pingsan. Dia datang dia cakap, dia kata, kau tahu tak kenapa aku bahagia? Aku ada satu cerita. Beberapa tahun dulu, ketika aku dapat anak yang ketiga, aku sedang menyusukan anak aku. Suami aku sedang sibuk nak menyembelih kambing, nak buat kenduri lah kot kan, sembelih kambing. Anak yang sulung panggil anak yang nombor 2, laki-laki dia orang anak. Ayah dia duduk balik-balik tarik kambing ke apa, tak ada itu. Dia ambil pisau ayah dia. Dia kata, adik, mai adik, abang nak sembelih kambing. Adik dia jadi kambing. Dia sembelih adik dia. Dia sembelih, dia mengelepar. Dia takut, dia lari. Lepas tu suami dia pergi cari, orang kampung pergi cari. Jumpa dia jatuh dalam gaul. Meninggal abang, adik meninggal. Suami hilang, tak balik. Mungkin dia cari sesat lautan dengan gunung, tak balik. Bila dia suami tak balik, dia keluar nak cari orang kampung, nak tanya macam dia, tertinggal anak dia mengangkat, dia tengah disuruh anak kecil tu. Jatuh tungku air, jatuh simbah, meninggal pula bayi. Dia ada seorang adik lah. Adik dia dengar cerita dia, adik dia meninggal kena serangan jantung. Dia kata, apa betul? Saya tunjuk. So macam mana yang boleh buat kau bahagia? Kau penuh penderitaan kau ni, kira ultimate penderitaan kau, tak ada orang kau pernah dengar. Cerita kau kena derita yang sebegitu hebat, tetapi kau gembira. Satu dia kata, sama ada aku pilih atau aku tinggalkan. Wahai Syekh, dia kata, ketika aku menghadapi saat itu, aku memilih sabar. Dan nilaian sabar di sisi Tuhan, kau dapat semua. Dan kalau kau tak sabar, kau akan hilang semua. Pilihannya. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, dalam hidup aku pernah bersabar sehingga kesabaran tidak sabar dengan aku. Ini makna maqam sabar. Maka perempuan tu sabar. Dan banyak. Ada satu wali Allah perempuan, wali Allah. Saya tak mau sebut nama dia. Kamu boleh teka lah biar jadi misteri. Dia menghadapi musibah yang macam perempuan ni, hebat lagi. Dia kata apa tau? Wa ma ra'aitu illa jamilah. Aku tidak melihat melainkan semuanya adalah keindahan. Maksud kata, bila kita sabar kerana Allah, Allah akan muliakan kita. Dan inilah antara tips-tips yang penting dalam hidup kita. Bila kita diuji, kita balik kepada Allah, Allah akan bagi suatu perkara yang sangat hebat, which will transform your life direction. Dan pada perkiraan saya, perempuan itu dah mencapai taraf waliullah, kekasih Allah. Kerana dia bertakwa dengan kesabaran, dia terima, ya Allah, aku rida. Sebab keridaan terhadap ketentuan Allah, cabaran dan ujian merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kita beragama. Kembalilah segala ujian dan cabaran kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua akan berjaya. Saya akhiri dulu tajuk bahagia untuk minggu ni. Mungkin minggu depan ada bahagia 2. As'alullah ayyarzuqani wa iyyakum ar-ridha wal farah was surur fid dunya wal akhirah. Kita mohon pada Allah agar Allah merezekikan kita, memberi rezeki kepada kita dan semua sidang hadirin dan hadirat yang mengikuti rancangan live kita atau tengok live YouTube, keredaan, mendapat nilai keredaan, redha dari Allah, kebahagiaan, al-farah, wasuru, kegembiraan, gembira, bahagia di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan, insya-Allah saya boleh jawab.
pada minggu depan kita bersiaran dalam waktu yang sama. Tanwir Jumaat, setiap Jumaat 9.30 tengah pagi. Sekian, jumpa lagi. Chill, relax. Okey lah.